Oh, tak ada dalam ni. Fahasibin nafsa wa qallil amala tu apa? Tak ada, patutlah saya rasa macam pelik. Dia tengok yang lain. Dalam ni dia tercicir. Antara kitab ni kan, kitab apa ni, kitab ahli Jum'ah, ada yang tercicir. Ada itu 257 muka surat 257. Ada itu. Ya. Tobok saya ni yang tercicir kan, tapi tobok sama, itu nampak kulit sama. Bikulli abdin. Wa indana anna du'a yang fawqa min al-Qur'ani wa'dan yusma'u. Lepas tu bikulli abdin, ni fahasibin nafsa. Al-anin tu makna mengerang, orang panggil mengerang kan, bahasa mengerang. Anin tu makna mengerang pada waktu sakit. Fahasibin nafsa wa qillal amala farubbaman jadali amrin wasala. Fahasibin nafsa, maka muhasabah olehmu akan dirimu, akan diri kamu. Mana kita kena muhasabah lah bila kita tahu kata malaikat semua. Sebab tu masa kita nak tidur malam kan, dia pesan supaya kita ni muhasabah apa yang kita buat daripada subuh tadi sampai sekarang ni. Pejam mata, kalau ada dosa-dosa tu kita minta ampun cepat-cepat dengan Allah SWT kan. Atau mana hasib. Hasib tu makna muhasabahkan olehmu, fi'il amar, akan dirimu, wa qillal amala, dan sedikitkan olehmu akan angan-angan. Kurangkan cita-cita, angan-angan dan cita-cita. Maknanya cita-cita dunia ni kita kurangkan. Jangan duk banyak sangat fikir dunia ni, jadi dia memberatkan akal kita. Farubbaman jadali amrin wasala. Farubbaman jadda, maka ramailah beberapa orang. Dia rubah ini dengan makna taksir ni, maknanya maka ramailah mereka yang bersungguh-sungguh ia wasala li amrin, sampai ia ini dapat ia li amrin bagi sesuatu perkara. Mana ramai orang yang bersungguh-sungguh pada sesuatu perkara tu, dia akan sampai, dia akan dapat. Kan bab kata pataman jada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan dapat. Wajibun. Kemudian wajibun imanuna bil mauti wa yaqbidur ruha rasulul mauti. Oh, sini pun tak ada. 209. Bikulli abdin hafizuna. Mungkin dia ada kat lain, tempat lain. Dia masuk ke tempat lain. Tanda boleh nanti tukar balik. Wa wajibun imanuna bil mauti wa yaqbidur ruha rasulul mauti. Dan wajiblah oleh beriman kita. Imanuna fa'il sadda masadal khabar tanpa syara' ala haddi faizun ulur rasyad, ataupun buat wajib khabar muqaddam imanuna muqtada muakhar. Wa wajibun, dan wajiblah imanuna oleh beriman kita ini bil mauti, dengan kematian. Kita wajib kena beriman kata mati, seorang tu mati. Setiap yang hidup tu pasti akan mati. Wa yaqbidur ruha rasulul mauti, dan mencabut, yakni menggenggam
akan roh itu oleh utusan kematian. Rasulul Maut mana utusan kematian adalah malaikat Israel lah. Rasulul Maut itu malaikat yang diutuskan untuk mencabut nyawa adalah Israel. Maknanya mati ni kita kena beriman kata dia tu sabit wujud, memang ada kematian tu. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang hidup pasti akan mati. Dan tugas yang mematikan kita itu Allah Ta'ala berikan kepada malaikat maut, dia adalah malaikat Israel. Wa mayyitun bi umrihi ma yuqtalu wa ghairu hadha batilun la yuqbalu. Dan bermula orang yang mati, dan bermula orang yang mati bi umrihi, dengan umurnya, may yuqtalu, mereka yang dibunuhkan dia, ataupun kita terbalikkan buat mubtada muakhar, wa may yuqtalu, dan mereka yang dibunuh akan dia, mayyitun bi umrihi, mati ia dengan umurnya, dengan usia dia. Apa maksud? Maksudnya begini, orang yang mati dibunuh tu sebenarnya dia mati dengan ajal, dengan usia dia, bukan yang mati sebab bunuh tu. Jadi tak boleh kita kata orang tu masa dia usia 20 tahun dia kena bunuh, dia dibunuh. Jadi kita cakap atas dia tu kalau tak kena bunuh, dia memang umur dia boleh pergi sampai 5-60 tahun. Ya, tapi sayang dia kena bunuh dengan dekat umur 20 tahun je. Jadi tak boleh kita cakap itu, sebab memang mati tu Allah Ta'ala dah tetapkan sejak azali, kan? Jadi memang dia mati mengikut usia dia, bukanlah orang yang membunuh tu memendekkan umur dia, tidak. Bukannya orang si pembunuh tu memendekkan usia dia, tidak. Memang dia usia dia setakat tu. Sama lah macam dengan orang mati kecil manis pun, sama lah dengan orang mati sakit jantung pun, kan? Semuanya itu bukan mati. Perkara itu yang mematikan, sebaliknya Allah Ta'ala matikan mereka itu mengikut qada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa ghairu hadza batilun la yuqbalu, dan selain daripada ini batilun, palsu, la yuqbalu, tak boleh diterima, akan dia akan ghairu hadza. Maknanya kalau ada orang yang berpegang begitu, maknanya si pembunuh tu memendekkan usia orang, itu kita tak boleh terima. Itu bukan akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Wa fi fanan nafsi ladan khiftulif wastazhara subqi baqaha alladh urif. Dan pada fananya nafsu, wa fi fanan nafsi, dan pada fananya nafsu, binasanya diri. Ladan nafkhi, di sisi tiup sangkakala. Nafkhi itu mana tiup sangkakala. Tulifa, diselisihi pendapat, mana berlaku perselisihan pendapat ulama fi fanan nafsi, pada fananya nafsu diri waktu tu. Wastazhara, wastazhara, dan menzahirlah oleh As-Subki, Imam Subki, baqaha, akan kekalnya akan nafsi, alladh urifa, yang diketahui akan dia, mana diri yang diketahui, kan, dikenali, ditahu. Mana yang tak binasa tu adalah ajbuz zanab karruhi lakin sahhaha al-muzani lil bila wa wadduha. Ajbuz zanab, dalam semua badan-badan kita ni ada satu tulang namanya tulang ajbuz zanab. Duduknya di bawah tulang belakang kita itu namanya ajbuz zanab. Itu akan kekal. Kalau datang kiamat, tiup sangkakala, dia tak akan hancur, dia tak akan binasa.
Karuhi, sama seperti ruh juga. Ruh kita ni dia tak rosak, tak binasa. Lakin sahhahal Muzani, akan tapi telah mentasihlah oleh Imam Muzani, Imam lil bila, bagi rosak binasa juga. Wa waddaha, dan menyata, mentaudih, menjelas ia Imam Muzani. Wa kullu syai'in halikun qad khassasu, dan bermula segala sesuatu halikun, binasa ia, semua benda akan binasa bila kiamat. Qad khassasu umumahu, sesungguhnya telah mentaksis, menentu mereka itu akan umumnya, umum kulli syai'. Dia panggil syai' itu, dia panggil satu perkara yang umum, tapi am yang maksus, umum yang dikhususkan. Mereka mengkhususkan umum dia itu. Fatlub, maka tuntut olehmu, lima qad lakhasu, bagi barang yang sesungguhnya telah lakhasu, yang sesungguhnya telah membuat intipati, mereka telah buat kesimpulan, mereka itu lakhasu, untuk nak buat kesimpulan. Maknanya begini, nak cerita begini, masa kiamat nanti semua benda-benda akan binasa. Semua benda-benda akan binasa. Semua benda-benda akan rosak. Semua benda-benda akan binasa, hancur lebur. Tu makna kullu syai'in halikun. Tapi qad khassasu umumahu, maknanya ada juga benda-benda yang tak binasa. Macam jasad-jasad orang yang mati syahid, jasad-jasad anbiya, nabi-nabi, mursalin, tak rosak tu. Ajabuz zanab kan, itu juga orang yang apa ni, azan, orang yang hafiz Al-Quran kan, itu juga tak rosak, tak binasa badan mereka ni. Mereka akan bangkit dengan badan yang asal. Hari ni pun Allah Ta'ala tunjuk kan, orang gali kubur-kubur sahabat Nabi, nampak banyak-banyak tu. Wala takhud fir ruhi idh ma warada nasun 'anis syari'i lakin wujida limalikin hiya suratun kal jasadi fahasbukan nasu biha dasanadi. Wala takhud, dan jangan mengharungilah kamu fir ruhi, pada urusan ruh. Dalam urusan ruh jangan kamu mengharungi, mana jangan kita duk bersembang pasal urusan ruh. Ruh ni daripada benda apa tak payah kita duk bincang. Wa yas'alunaka 'anir ruh kan, kita tak payah duk bincang pasal ruh. Izma warada nassun, kerana tidak datanglah oleh sebarang nas anis syari'i, daripada syarak, daripada Allah dan Rasul. Syarak itu Allah dan Rasul. Mana Allah dan Rasul tak pernah cerita roh tu daripada benda apa, jadi kita tak payah bincang lah. Bukan dia akidah kita pun nak tahu benda tu. Lakin wujida, akan tapi didapati, limalikin, bagi Imam Malik. Didapati juga bagi Imam Malik ni. Ada juga Imam Malik dia komen tentang roh ni, dia cerita juga tentang roh ni, katanya hiya, roh ni suratun kal jasadi, rupa seperti mana tubuh kita. Mana roh kita ni, dia punya rupa bentuk dia macam badan kita. Setakat tu je lah kan. Cuma dia bukanlah daripada unsur tanah, air, api, angin kan. Cuma dia umpama macam air duduk dalam pohon kayu. Bila ada air dalam pohon kayu tu nampak segar, bila air tu habis, pohon kayu tu nampak kering kan. Begitu umpamanya, begitu. Hakikat rohnya kita tak tahu. Fahasbukan nasu biha dasanadi, fahasbukan nasu, maka cukuplah kamu oleh nas kan. Kita cukupkan dengan nas sahaja. Biha dasanadi, dengan ini sanad. Dengan ini sanad ni kita cukup dengan nas. Mana kita ikut nas lah, maknanya bila nas tak bagi kita, Allah Ta'ala kata ini min amri rabbi kan, ini daripada urusan Tuhanku, kita tak payah masuk bincang pasal ruh. Cuma kita tahu ruh tu macam, bandingan dia macam dengan air yang duduk dalam pohon kayu, itu sudahlah kan. Macam kita lah, bila ada roh kita nampak kulit kita nampak segar, tapi bila seorang tu dah roh dia tercabut kan, nampak pucat kan, nampak pucat gitu. Wal aqlu karruhi walakin qarraru fihi khilafan fanzuran ma fassaru. Wal aqlu, dan bermula akal. Akal tu akal kita lah.
Dan bermula akal keruhi, samalah seperti ruh. Akal kita sama juga seperti ruh. Akal ni macam mana hakikat akal kita pun tak boleh nak bayang. Akal kita ni macam mana? Macam memory card tu kah? Jadi kita tak boleh nak bayang. Sedangkan memory card tu kalau kita nak fikir pelik lah tu, macam mana kata benarnya scalping tu boleh ada sampai 32 GB, 60 GB ish. Pelik tu kan. Ini akal kita pun kita tak boleh nak bayang macam mana akal kita ni. Samalah dia seperti roh, kita tak payah bincang. Walakin qarraru akan tetapi menghurai mereka itu, menetaplah mereka itu ulama fihi padanya, pada akal ni khilafan akan khilaf. Fanzuran ma fassaru, maka tiliklah olehmu, sesungguhnya tiliklah oleh kamu akan barang yang telah mentafsir mereka itu. Ada ulama yang cerita tentang akal kita ni dia sejenis nur kan, dia duduk di dalam otak kita kan, melalui bersambung dengan dada kita, bersambung dengan kulub kita kan, dia bersambung dengan biji mata kita, boleh kita tengok terus kita sampai ke akal apa semua kan, ada cerita begitu. Su'aluna summa azabul qabri na'imuhu wajib ka ba'sil hasyri. Bermula soal kita di dalam kubur. Soal malaikat mai soal marabbuka wa man nabiyuka kan, itu mana soal kita. Summa kemudian azabul qabri, kemudian azab kubur. Azab kubur tu kubur berasap, datang ular sujaul aqra kan, datang kala jengking, lipan bara semua masuk dalam kubur kita, api-api masuk dalam kubur tu, namanya azab kubur. Na'imuhu, nikmatnya nikmat kubur. Ini sebagai perkara sam'iyat. Kita beriman dengan perkara sam'iyat, kita kena beriman. Nikmat kubur, ada orang yang dapat nikmat kubur. Kubur dia wangi kan, kubur dia sejuk kan, kubur dia damai, bau macam kan apa ni, buah harum lah kan. Atau nikmat-nikmat kubur. Wajiblah ia su'aluna azabul qabri, semua tu wajib kita i'tiqad. Kaba'sil hasyri, seperti dibangkitkan untuk dihimpunkan. Ba'sil hasyri ada dibangkitkan kita untuk dihimpunkan di padang mahsyar. Ba'si tu makna dibangkitkan lepas mati, al-hasyri tu makna untuk dihimpunkan di padang mahsyar kelak. Allah Ta'ala akan bangkitkan kita dan kumpul kita di padang mahsyar kelak. Itu pun kita kena beriman dan kita kena beriktikad, termasuk dalam sam'iyat. Jadi Nabi dah beritahu kita tentang azab kubur ni kan. Kalau kita takut dengan azab kubur ni, kita bacalah doa sebelum beri salam kan. Ya Imam Syafi'i hukum makruh siapa yang tak baca doa sebelum dia beri salam, makruh sembahyang dia. Kalau dia cukup dengan fil alamin innaka hamidum majid, assalamualaikum warahmatullahi, makruh sembahyang dia. Kan dia kena tambah doa. Paling pendek doanya Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Itu doa paling pendek. Tapi eloknya kita baca Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihi dajjal. Itu cantik kita baca, lindung daripada 4 perkara. Takutlah azab kubur ni. Wa qul yu'adul jismu bit tahqiqi an adamin wa qila an tafriqi. Dan katakan olehmu, qul makna katakan olehmu, yu'adul jismu, dikembalikan tubuh, jisim tubuh badan kita ni Allah Ta'ala kembalikan bit tahqiqi, dengan tahqiq kan, dengan pasti Allah Ta'ala kembalikan tubuh badan kita ni, bagi hidup balik. An adamin, daripada ketiadaan. Masa kita masuk dalam kubur tu dah hancur relai semua dah. Kiamat pula bertaburan, berterabur habis semua tu dah tiada dah. Kemudian Allah Ta'ala bangkitkan balik, jadi macam ni balik, hidup balik, jadi macam ni balik. Wa qila, dan katakan an tafriqin, daripada tafriq. Daripada tafriq tu mana dah terpecah semua, dipecahkan, bercerai-berai. Mahdaini, lakin an tafriqi mahdaini gitu. Wa qila an tafriqi mahdaini, lakin zal khilafu khussa bil anbiya wa man alaihim nussa. Wa qila katakan an tafriqi mahdaini,
daripada bercerai mahdha ini semata-mata, lakin akan tapi zal khilafu ini perselisihan ini khussa ditentukan dia bil anbiya'i dengan nabi-nabi, wa man alaihim nussa, wa man nussa alaihim, dan mereka yang dinaskan di atas mereka itu. Wa fi i'adatil arad qawlani wa rujihat i'adatul a'yani. Wa fi i'adatil arad, dan pada dikembalikan semula arad, sifat. Arad tu mana sifat-sifat kita ni, macam kulit kita putih, ya, ada punya arad tu. Kulit hitam, arad. Dikembalikan arad-arad kita tu qawlani, ada dua qaul lama, ada kata Allah Ta'ala kembali balik kita jadi putih macam ni, ada kata ikutlah color apa pun kulit kita ni, kan? Tadi ada khilaf ulama. Wa rujjihat i'adatul a'yani, dan ditarjihkan, dikuatkan akan dikembalikan balik segala ain-ain, segala benda-benda, semuanya Allah SWT kembali hidup balik segala ain-ain, kan, benda-benda tu semuanya ain Allah Ta'ala kembali hidup balik, sehingga kan binatang-binatang pun Allah Ta'ala hidup balik, kan. Mana yang buat zalim, binatang yang belah apa semua tu, kan, yang buat ranya semua tu Allah Ta'ala bagi hidup balik, dikembalikan. Wa fi i'adatil arad qawlani wa rujjihat i'adatul a'yani. Kemudian apa tu? Wal hisabu apa? Wa fi wa fi zaman mana? Allah tak ada sini. Sini pun dah hilang juga, habis ke semua hilang. Kadang-kadang orang cetak ni, aduh, dia tak check balik. Apa ni, boleh tengok yang kitab tu, kitab yang Dr. Ali Jumaah. Di situ ada tak? Tengok kitab Dr. Sini pun hilang. Wa fi zaman qawlani wal hisabu, gitu. Hakun wa ma fi haqqin irtiyabu. Jadi hak yang tadi ni, wa fi i'adatil arad qawlani wa rujihat i'adatul ayani, itu maksudnya maknanya sebahagian ulama mentarjihkan dikembalikan semula arad-arad sifat-sifat kita bersama dengan ain-ain kita, diri-diri kita. Maknanya kalau seorang tu ada arad dia color putih, maka dia akan bangun dalam keadaan sama color putih juga, kan. Allah Ta'ala bangkitkan arad-arad kita ni sama, sifat-sifat kita ni sama seperti mana dulu. Wa fi zaman qawlani wal hisabu haqqun wa ma fi haqqin irtiyabu. Pada wa fi i'adati zaman, hazah mudhaf, qawlani, dan pada dikembalikan semula masa. Dikembalikan masa tu qawlani, ada dua qaul. Ada dua qaul, ada yang kata dikembalikan masa, ada kala tidak dikembalikan masa. Apa maksud kembali masa? Ni kembali masa ni maknanya tu macam yang kita tengok apa ni? Apa yang merapu tu Amerika tu. Superman ke apa yang putar balik masa tu, nak tengok balik apa yang dia, siapa yang bunuh dia ni, kan. Pusing balik dunia, pusing balik bumi, kan. Itu yang mampu lah, kan. Tapi ini yang sebenarnya mana di akhirat, kalau adakah Allah Ta'ala kembali balik masa tu untuk kita tengok, kan. Dah kita tak mengaku ni, Allah Ta'ala putar balik masa, kembali balik masa. Adakah kembali? Ada yang kata tidak, Allah Ta'ala tak kembalikan balik masa tu, cuma Allah Ta'ala tayang video rakaman je lah, kan.
Ada yang kata Allah Ta'ala memang kembalikan segala masa-masa tubuh kita yang telah berlalu di dunia dulu ni, untuk kita tengok apa yang kita buat di dunia lalu, dosa ke pahala ke yang kita buat, kita boleh tengok balik. Ada pendapat ulama yang kedua, tak, dia kata tak, Allah Ta'ala tak akan kembalikan masa, sebab itu benda yang berlawanan. Macam mana nak kembali balik masa sedangkan masa dah berlalu, kan? Masa dah berlalu macam mana nak putar balik, kecuali kalau rakaman tu tak apalah. Itu mana ada dua qaul. Wal hisabu, dan juga hisab tu hakun, adalah sebenar. Hisab di akhirat kelak tu, Allah Ta'ala hisab kita ni, amalan kita ni adalah perkara yang sebenar, yang wajib kita kena beriman. Wa ma fi haqqin irtiyabu, mana wa martiyabu, dan tiada syak wasangka lagi fi haqqin, pada benda yang sebenar. Jadi benda yang sebenar ni kita jangan duk ada syak wasangka, mesti Allah Ta'ala hisab di akhirat kelak ni. Kita jangan syak wasangka. Fasayyi'atu 'indahu bil misli wal hasanatu dhu'ifat bil fadli. Fasayyi'atu, maka bermula amal-amal buruk. Sayyi'at. Sayyi'at ni mana? Amal-amal buruk, dosa-dosa. Indahu, di sini Allah Ta'ala, bil misli, dengan seumpama. Ni maknanya kalau amalan buruk, Allah Ta'ala akan balas dengan sama-sama buruk. Satu dosa balas dengan satu satu maksiat dibalas dengan satu dosa. Dia tak ada ganda. Tapi wal hasanatu dhu'ifat bil fadli, dan amal-amal baik, amal-amal baik kita ni macam sedekah dan sebagainya, dhu'ifat, digandakan, dilipat gandakan. Dhu'ifat mana? Dilipat gandakan dia, hasanat bil fadli, dengan limpahan kurnia Allah. Mana Allah Ta'ala rahmat kita, limpah kurnia kita, dia ganda-gandakan amal kita, kan? Sekali zikir, contoh sekali selawat, dapat 10 kali ganda selawat. Satu sedekah, RM1 sedekah, Allah Ta'ala ganda dengan RM10, kan? Bahkan fisabilillah tu ganda sampai 700 lebih, kan? Jadi itu mana dhu'ifat, mana Allah Ta'ala akan ganda-gandakan segala amal-amal baik yang kita buat. Sekali semayang macam dengan 10, sehari kita puasa macam 10 hari. Ni macam kita hadir mengaji ni, satu poin ilmu yang kita dapat, ganjaran Allah Ta'ala bagi macam dengan 500 semayang sunat, 500 rakaat semayang sunat. Satu poin, satu benda ilmu yang kita dapat, itu baru satu. Ini kita hadir ni 2 hari ni dah berapa ratus dah tu? Dah 100 dah, kan? Dah 100, mana dah 100 poin lebih dah yang kita dapat daripada maklumat agama akidah ni. Maknanya dah, cuba kita bayangkan 100 kali didarabkan dengan 500 rakaat solat. 2 hari kita mampu tak sembahyang sunat sampai ratus ribu rakaat? Tak mampu, kan? Tapi dengan kita hadir, Allah Ta'ala ganda-gandakan ganjaran pada kita ni, ganda-gandakan ganjaran. Sayyi'at ni, amal jahat ni, Allah Ta'ala gandakan dengan seumpama. Itu rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya kalau buat dosa satu je, dia tak ada ganda-gandanya. Bahkan buat dosa ni, Allah Ta'ala bagi, kan, begini, kita buat dosa ni, kita buat satu dosa 6 jam baru Allah Ta'ala catat. Allah Ta'ala suruh malaikat catat, tunggu lagi selama 6 jam. Ya, ada sebut dalam satu hadis tu, apa tu, ada cerita begitu, kan? Allah Ta'ala tangguh. Lepas tu barulah, kalau kita tak bertaubat, barulah ditulis. Tapi kalau kita bertaubat sebelum tu, tak ada, kosong, dia tak ada tulisan apa tentang dosa kita. Tapi kalau pasal pahala pula, belum lagi buat, hanya ada niat je, hanya ada niat je nak buat pahala, dah dapat dah pahala tu, kan? Itu macam orang tabligh apa, azam tu dah mendapat dah, kan? Dah mendapat dah. Saya tak boleh keluar 40 hari 3 hari. Azam ya. Tu azam tu. Azam tu saja pun dah mendapat dah. Tu maknanya memang hebat Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni. Dengan limpahan kurnia bil fadli dengan limpahan kurnia Allah Ta'ala. Wa bijtinabil lil kaba'ir tughfaru saghairun wajal wudu yukaffiru. Saghairun tu dia mamnu'un
tanwin, mamnu sarfi, tapi kita tanwin tu sebab darurah tu syair kan, darurah syair. Asalnya saghairu tapi kita buat saghairun. Mafa'ilu dan bagi sirah mudahal jumu'. Bijtanabit tinabi ta'ala farum, dan dengan dijauhi dosa-dosa besar. Lil kabair mana dosa-dosa besar. Ijtina mana menjauhi, dan dengan kita menjauhi segala dosa-dosa besar itu tughfaru diampunkan saghairun akan dosa-dosa kecil. Saghairu akan dosa kecil. Maknanya dosa besar ni kalau kita jauhi dosa besar, dosa kecil kita automatik Allah ampun. Contoh, kita tengok satu majlis membawang. Satu majlis membawang. Oh, sedang duk buat bawang. Jadi kita lalu-lalu, best ni membawang ni. Best ni membawang ni. Dosa. Kita pun tinggal. Maknanya kita dah berazam, berniat nak masuk dalam bawang tu, kan? Kemudian kita lari tinggal sebab takutkan Allah Subhanahu Wa Taala, automatik Allah Taala ampunkan dosa-dosa kecil kita tadi ni. Kan mungkin kita mendedahkan aurat, dosa kita mendengar lagu, dosa kita maksiat apa yang kecil tu, Allah Taala hapuskan semuanya dengan sebab kita lari daripada majlis membawang. Nampak tak? Tu makna bijtina bilil kabair tu faru. Tak payah kita astaghfirullahalazim dah. Kan? Automatik Allah Taala ampun sebab kita hindarkan diri kita. Ijtinab. Kita lari daripada majlis membawang tu. Adalah tu faru saghairun. Saghair dosa kecil. Apa dia dosa kecil, dosa besar? Dia dosa ada dua, dosa kecil, dosa besar kan? Dia dosa besar ni mana dosa yang ada ancaman dalam nas. Macam mengumpat tu, membawang tu dia ada ancaman tu. Ya, macam kan Allah Taala sebut ayat kula lahma akhi. Kan? Macam kita makan. Itu makna dosa yang ada ancaman, macam dengan hudud dan sebagainya itu. Denda-denda apa semua tu, itu namanya dosa-dosa besar. Tapi kalau dosa kecil ni dosa yang tak datang ancaman, dia berdosa tapi tidak ada ancaman daripada Allah SWT dalam Quran dan sebagainya. Jadi itu namanya dosa-dosa kecil. Dia terampun automatik dengan sebab kita menjauhi, semata-mata menjauhi dosa-dosa besar. Tapi menjauhi dosa besar tu ialah kita menjauhi dengan kerana Allah. Tapi kalau kita menjauhi dengan sebab lain tak boleh, tak ikhlas. Contohnya orang tu dia nak pergi mencuri, nak naik motor, tiba-tiba motor tayar pecah. Oh, tak boleh nak merompak ini. Batal kan. Tu dia tak dapat pahala sebab dia disebabkan tak boleh nak pergi, tapi dia masih niat nak pergi. Dia tak dapat pahala itu. Jadi kalau nak pergi merompak tiba-tiba tayar motor pecah, ikhlaskan. Maknanya aku tak pergi ni bukan pasal tayar pecah, pasal takut kat Allah Taala, dapat pahala baliklah. Kan menjauhi dosa-dosa besar. Wajal wudu yukafiru, dan datanglah oleh wudu itu, wudu makna wudu, datanglah oleh mengambil air sembahyang wudu itu, yukafiru mengkifarat ia akan dosa-dosa kita. Mana wudu air sembahyang dia akan meluruhkan, memansuhkan, menghapuskan segala dosa-dosa kita. Bila kita basuh muka, dia gugur dosa-dosa mata, hidung, mulut kita kan. Dan bila kita basuh tangan, dia menggugurkan dosa-dosa yang berkaitan dengan tangan kita kan, sapu kepala, dia dosa-dosa berkaitan dengan kita dan kaki kan. Dia akan menghapuskan segala dosa-dosa yang berkaitan dengan tubuh badan kita, semuanya Allah Ta'ala akan hapus. Tak payah kita istighfar. Tapi ini untuk dosa kecil kan. Tapi dosa besar mesti kena ada syarat-syaratnya lah, itu istighfar dan sebagainya. wal yaumul akhir summa haulul mawqifi haqqun fakhaffif ya rahimu was'ifi. Wal yaumul akhir, mana kita wajib kena beriman dengan hari akhirat, hari kiamat. Dia hari kiamat di sisi kita ni mana semua alam ni hancur binasa habis kecuali arash kan. Langit bumi ni hancur binasa habis. Itu kita kena beriman, itu hari akhirat. Bukan jangan berakhirat macam Mak Saleh tu. Mak Saleh buat
apa ni, hari kiamat, filem hari kiamat dia hanya bumi ni tenggelami dengan air je. Lepas tu pemimpin dunia ni boleh naik di atas bahtera. Naik bahtera selamat lah kan. Tu Mak Saleh punya kiamat. Tapi kita punya kiamat ni hancur habis, tak ada lagi siapa yang boleh selamat. Itu kita kena beriman dengan yaumul akhir. Khabar dia nanti hakun, adalah sebenar kan. Hakun tu sebenar. Summa kemudian haulul mauqifi. Haulu ni makna huru-hara. Huru-hara pada padang mahsyar. Mauqif tu adalah tempat kita berhenti tu. Transit. Mauqif tu adalah tempat kita transit. Sebelum ada orang masuk syurga, sebelum ada orang tu masuk neraka, dia akan transit di situ. Itu bagi mauqif. Mauqif tu mahsyar lah. Di padang mahsyar tu. Di situ ada huru-hara. Apa dia huru-haranya? Ya Allah, kan, takutlah kan, dengan peluh kitanya sampai setakat mulut, sampai setakat hidung, setakat dada, mengikut amalan seorang tu. Dengan panasnya matahari bawa sejengkal di atas kepalanya, huru-hara, panas bertelanjangnya waktu tu. Ya Allah, itu dia punya panas kan. Huru-hara pada padang mahsyar. Kecuali 7 golongan yang Allah Ta'ala lindungi, mereka dapat duduk dalam air condition kan. Samatun yuzilluhumullahu al-yawma fil yawmil la yawma la zilla illa zilluh kan. Pada hari yang tidak ada naungan melainkan naungan Allah SWT Taala tempat kan. Di antara 7 golongan tu seorang remaja, orang muda yang hidup dalam ibadah. Jadi semoga kita pilih, kita tergolong dalam 7 golongan tu. Takutlah huru-hara pada hari kiamat nanti, pada mahsyar. Semua itu hakun, itu khabarnya. Al-yawmu summa haulu tu adalah hakun, sebenar, jangan kita nafikan. Fa khaffif, maka ringankan olehmu ya Allah. Itu dia panggil khaff, ini doa, fi'il doa. Dia fi'il amar tapi namanya fi'il doa. Fi'il doa, berdoa. Maknanya maka ringanlah olehmu ya Rahim, wahai Tuhan yang Maha Rahim. Kan? Wahai Tuhan yang Maha Rahim, ringankanlah. Ringankanlah semua itu. Was'ifi. Was'if. Minta Allah SWT, itu makna kita berdoa. Minta Allah SWT ringankan. Was'ifi makna dan tolong. Was'ifi makna dan tolonglah olehmu. Minta tolong, minta Allah Ta'ala jauhkan kita daripada huru-hara tu. Wa wajibun akhdul ibadis suhufa kama minal Qur'ani nassan urifa. Ni dah mula ada, baru ada balik. Dia hilang tadi. Boleh tak? Wa wajibun akhzul ibadis suhufa kama minal Qur'ani nassan urifa. Wa wajibun, dan wajib akhzul ibadi, oleh mengambil hamba-hamba itu as-suhufa, akan suhuf-suhuf, suratan-suratan kita, sijil-sijil kita tu. Kama minal Qur'ani, seperti kama urifa, seperti mana diketahui, minal Qur'ani, daripada Quran, nassan, nisbah nas. Mana dalam Quran ada cerita kata hari kiamat nanti, selepas pada kita dibicarakan semua, kita akan dapat suhuf, suratan-suratan amalan kita. Suhuf tu mana suratan amalan kita akan dapat. Sebab tu dia sebut dengan ashabul yamin kan, orang yang dapat suratan kanan. Banyaklah Quran Allah Ta'ala sebut pasal tu, banyak, berpuluh-puluh ayat Allah Ta'ala sebut kan. Di antaranya fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Kalau orang dapat tangan kanan, orang dipanggil orang semua, baca ini keputusan syok ni, A semua ni 18,000 A contoh kita kata. Jadi apa ni, dia syok macam orang lain ni dapat keputusan cantik kan, dia lompat.
Tapi wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Kalau orang tu dapat suratan tangan kiri ke, kalau aku tak dapat pun tak apa, hak ni kan buat sedih aku ya, kan. Dia jadi macam sedih lah kalau dia dapat tangan kiri. Dia tahu kata dia akan masuk neraka nanti. Semoga kita dapat tangan kanan. Jadi di antaranya ayat Quran kan, banyak ayat Quran. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dia dapat tangan kanannya, maka kalau dapat tangan kanan dia akan balik kepada ahli dia tu, dia dalam keadaan dia gembira, dia seronok kan, lompat-lompat. Tapi wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Dia ni yang dapat tangan kiri dia akan masuk neraka sa'ir. Jadi mana kita kena beriman kan, kita akan dapat segala suhu-suhu kita. Semoga kita dapat sebelah pihak kanan. Wa mislu hadzal waznu wal mizanu fatuzanul kutsbu awil a'yanu. Ini setengah daripada sam'iyat, perkara yang kita dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita kena beriman. Wa mislu hadza, dan bermula seumpama ini, seumpama akhdil ibad as-suhuf, seumpama mengambil hamba itu akan suhuf tadi ni. Al waznu, timbangan, neraca. Apa ni menimbang? Waznu tu mana menimbang amalan kita. Allah Ta'ala timbang amalan-amalan baik, amalan buruk itu Allah Ta'ala timbang. Wal mizanu, dan neraca. Mizan bawa alat. Mizan tu mana alat timbangan. Waznu tu mana perbuatan menimbang tu kan. Mizan tu dia punya peralatan timbang tu, namanya dia punya dacing kati tu. Alat timbang dia ada dua piring, kanan kiri dia ada dua piring tu. Malaikat Jibril tunggu di dekat lidah, dia punya lidah lisan. Lidah tu mana yang di tengah-tengah batang tu, yang atas tu yang kan. Itu namanya dia ada mizan. Dia bentuk dia macam mizan dunia lah. Bentuk dia macam timbangan hak dunia tu bentuk dia. Tapi dia punya besar tu, masya-Allah. Mizan, kita kena beriman dengan adanya mizan. Fatuzanul kutsbu, maka ditimbangkan tulisan-tulisan, kitab-kitab, kutubu, akan kitab-kitab ditimbang. Awil a'yanu, ataupun ain-ain, benda-benda semuanya timbang. Maknanya segala amalan-amalan kita ni, hasanah-hasanah kita ni kan, Allah Ta'ala timbang semua, bentukkan dia kan. Jadi ain Allah Ta'ala akan timbang dalam benda tu, tengok mana yang berat kan. Kalau berat sebelah baik tu tentulah baik, tapi kalau berat sebelah buruk tentulah dia ni buruk. Jadi di sinilah namanya bergunanya amal-amal sunat ataupun zikir-zikir yang sirri kan, zikir yang khafi kan. Allah Ta'ala bila dah timbang fardu kita, fardu masih duduk di atas kan, dia berat sebelah dosa kita lagi, maka Allah Ta'ala minta yang sunat kan. Jadi timbang yang sunat cuma tak sampai lagi kan, masih duduk ni lagi. Habis dah amalan-amalan kita kan, tiba-tiba kita ada amalan zikir sir yang malaikat pun tak tahu. Zikir sir ni malaikat tak tahu, malaikat tak boleh tulis. Allah Ta'ala kata bubuhlah zikir sir dia kan. Itu yang pentingnya kita zikir rahsia jugalah hati kita tu. Hanya Allah yang tahu, tapi malaikat pun tak tahu, tak boleh nak menulis. Malaikat dia boleh bawa apa yang dia tulis je. Semuanya itu akan ditimbang. Kadza siratu fal ibadu mukhtalif mururuhum fasalimun wa muntalif. Kadza, begitulah juga kal wazni, semua itu as-siratu, titian sirat. Kita wajib kena beriman kepada titian sirat. Titian sirat ni dia memang satu jambatan titi berentasi neraka. Di bawahnya ada neraka. Wa in minkum illa wariduha, tidak ada seorang pun daripada kaum melainkan semua kena lalu ke neraka. Kita nak masuk syurga ni semua kena lalu ke neraka. Nabi pun kena lalu ke neraka. Semua kena lalu ke neraka.
Nabi Muhammad bukan lalu ke neraka sebab lalu titian sirat, kan? Itu syaratnya. Syarat nak masuk syurga mesti kena lalu ke neraka. Sebab Allah Taala sebut wa in minkum illa wariduha. Tidak ada seorang pun daripada kamu mesti kan semua kena lalu ke neraka. Jadi lalu ke neraka tu adalah titian sirat tu lah. Di bawah tu ada neraka 70 tahun terjun baru sampai ke bawah. Sebab ada hadis yang Nabi kata titian sirat tu di atas neraka jahanam. Dan Nabi kata aku dan umat aku ni awal-awal orang yang melepasi titian sirat tu. Nabi dah orang yang awal akan langkah titian sirat. Jadi titian sirat ni makna betul-betul hak sebenar. Titian sirat ni adalah jasrun mamdudun ala matni jahannam. Maknanya satu titi yang dibentangkan, dipanjangkan di atas neraka jahanam tu. Di atas muka neraka jahanam. Jangan kita tertipu dengan ada orang yang menafi. Sekarang ni ada juga 2-3 orang dalam Malaysia kita ni. Kan di antaranya penceramah terkenal. Dia menafikan titian sirat. Dia kata titian sirat ni bukan dia ada pun. Dia cuma satu perumpamaan sahaja titian sirat tu kan. Dia bukan yang sebenar titian sirat yang kita faham tu macam rambut di belah 7 tu. Bukan, tak ada. Dia kata begitu. Tapi alhamdulillah lah saya tengok negeri Johor ambil tindakan sekat dia daripada masuk dalam negeri Johor. Walaupun kononnya dia tu juga daripada Ahlussunnah wal Jamaah, tak tersenarai dalam Wahabi pun kan. Tapi ada orang yang tak tersenarai dalam Wahabi, tapi dia ni dia menafikan titian sirat. Tapi saya tengok dapat maklumat daripada ARG Johor dan sampai pada majlis agama, mereka tu isytihar sekat daripada masuk ceramah dalam negeri Johor. Jadi negeri Johor orang yang pertama menyekat seorang penceramah tu. Sebab di antaranya dia menafikan titian sirat. Jangan kita nafikan titian sirat tu maujud. Ada betul titian sirat tu. Dan ada ulama beritahu dia ni ada yang kata 1000 tahun menaik, 1000 tahun di tengah-tengah begitu, dan 1000 tahun menurun, 3000 tahun. Ada yang kata 5000 tahun, 5000 tahun, 5000 tahun. Ada yang kata 3000 tahun, 3000 tahun, 3000 tahun. Macam-macam lah pendapat ulama. Yang pentingnya titi tu sangat panjang lah, bukan macam Jambatan Pulau Pinang tu, tidak lah kan, dia panjang sangat. Dan juga titian sirat ni katanya fal ibadu mukhtalifun, maka hamba-hamba itu mukhtalifun, berbeza, berlainan cara, oleh mururuhum, lalu mereka itu. Mana mereka nak lalu di atas titian sirat itu berlainan cara. Fasalimun, maka ada orang yang selamat. Wa muntalifun, ada orang yang muntalif, yang binasa. Talaf tu makna binasa. Mana ada orang yang selamat, dia boleh melintasi titian sirat tu. Ada orang yang binasa, mana dia jatuh di pertengahan kan. Dia ada di kalalik, maknanya dia ada benda pencakuk macam mata kail tu kan. Dia ada malaikat kiri kanan duk baling dengan mata tu, syuk cakuk badan-badan orang tu, maka jatuh dalam neraka bawah. Ada orang yang cuba usaha nak jalan juga. Jadi ada satu di situ lah kita syarah Hudhudi, Hasyiah Hudhudi, Syargawi ala Hudhudi. Dia cerita bila sampai di surat tu, satu kumpulan ni dia berkerumun di dekat kepala titi tu, nak lintas tak boleh. Kemudian datang malaikat Jibril bertanyakan, dia kata lalulah kan. Lalulah, umrur makna lalulah, atau murru makna lalulah kamu. Lalulah, naiklah atas titi tu. Dia pun jawab, macam mana nak naik ni, kecil ni, macam dengan mata pedang je pun kecil. Macam mana nak pijak kan? Kalau kita fikir pijak terbelah kaki kita, macam mana nak pijak? Maka malaikat tanya, di dunia dulu kalau kamu langkah sungai, laut, naik macam mana, buat macam mana? Kami naik kapal, nak naik safinah, naik bahtera. Kalau gitu panggil masjid mai. Jadi masjid-masjid yang kumpulan-kumpulan ni pernah imarah dulu ni, di imarah masjid pernah 95 waktu di masjid tu kan, maka masjid tu Allah Ta'ala akan panggil datang, maka ahli-ahli masjid tu dia akan masuk dalam masjid tu akan bawa macam kereta kabel, bawa masuk dalam syurga. Itulah
kebahagiaan untuk orang yang mengimarahkan masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita pun jadi tergolong orang yang mengimarahkan surau masjid. Dia akan jadi penolong kita nanti, bawa kita masuk. Itu di antara orang yang begitulah. Tak termasuklah orang yang langkah macam dengan kuda, macam dengan halilintar kan, macam dengan orang berjalan kaki dan sebagainya. Itu tak termasuk. Itulah hak ni geng-geng masjid ni, kumpulan-kumpulan masjid yang tak ada kelebihan yang macam orang tadi. Maka ada orang yang selamat dan ada orang yang binasa, jatuh dalam neraka. Wal arsyu kal kursi, wal arsyu wal kursiyu summal qalamu wal katibuna al-lawhu kullun hikamu. Wal arsyu, dan juga arash, maknanya hakun. Arah tu sebenar kan, dia khabar dia hazaf, ataupun khabar kullun hikamun kan. Wal arsyu, dan juga arash. Wal kursiyu, dan kursi. Summal qalamu, kemudian qalam. Wal katibuna, dan malaikat-malaikat yang menulis. Katibuna, malaikat yang menulis. Wal al-lawhu, lawh makna papan hitam, satu papan tempat tulis. Kalau kita lah ni jadi whiteboard lah kita katakan, dia panggil lawh. Kullun, mana kulluha, sekaliannya itu hikamun, adalah penuh hikmah. Hikam tu makna hikmah. Maknanya begini i'rabnya. Al-arsy tu mubtada semua tu, kullun ni mubtada yang kedua kan, asal dia kulluha. Hikamun tu khabar bagi kullun. Jumlah kullun hikamun tu adalah jadi khabar bagi al-arsyu tadi ni, dan maktuf dia tu. Maknanya arash, kursi, qalam, katibun dan lawh, semua tu adalah penuh hikmah Allah Subhanahu Wa Taala, kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala buat. Arash apa dia? Arash ni makna satu benda yang besar, satu makhluk yang besar yang jenis cahaya. Dia ni Allah Taala jadikan daripada cahaya yang dia paling tinggi, yang dia jenis tinggi, dia dibuat daripada cahaya. Ada setengah ulama kata dia dibuat daripada permata zabarjad hijau. Ada setengah ulama kata dia dibuat daripada permata yakut merah. Merah ni dia panggil delima lah, buat daripada delima merah. Tapi yang lebih utamanya kita tahan diri kita daripada meneka kan, sama ada daripada apa-apa saja pun kita tak payah teka lah. Mana cukup kita tengok kata Quran tu ada bentuk dia seperti kubah tu atas daripada alam yang paling besar sekali, dan dia ada 4 tiang, malaikat pegang setiap tiang tu. Dan di akhirat nanti Allah Ta'ala tambah lagi 4 jadi 8 malaikat. Yauma idzin samaniyah. Dan kursi begitu juga, satu jisim yang besar, nurani, jenis cahaya juga. Dia duduk di bawah arash. Dia duduk di bawah arash, duduk di atas daripada langit 7. Langit yang ke-7, lepas tu kursi, lepas tu arash. Dia duduk di celah-celah antara arash dengan kursi. Kita nak tahu besar mana kursi ni begini. Bumi kita dengan langit yang pertama tu macam dengan cincin dengan dibuang di tengah padang yang luas. Cincin itulah bumi, padang yang luas itulah langit pertama. Langit pertama dengan langit kedua macam cincin dengan padang juga. Langit kedua dengan langit ketiga dan seterusnya macam dengan cincin dengan padang-padang semua tu. Lepas tu langit yang ketujuh dengan kursi macam dengan cincin dengan padang. Kursi dengan arash macam dengan cincin dengan padang juga. Lepas tu cuba kita bandingkan antara arash dengan bumi. Kan tak terbanding antara arash dengan bumi. Masya Allah, dia punya besarnya arash Allah SWT. Itu yang kata Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Bumi yang kecil ni Allah Ta'ala urus, apatah lagi arash yang besar lagi lah Allah Ta'ala hebat urus di sana. Mengurus di arash yang besar sana, besar juta trilion kali ganda bumi ni. Besar dia. Apa ini? Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Nak cerita gitu, nak Allah Ta'ala memerintah di arash sama seperti mana Allah Ta'ala memerintah di bumi dan langit. Bukan nak cerita kata Allah Ta'ala duduk di atas langit macam orang Wahabi faham tu. Summal qalamu, kemudian qalam.
Kolam ni kalau terjemah bahasa kita, pen lah. Satu benda jisim yang besar yang Allah Ta'ala buat daripada cahaya juga. Dia dipanggil jisim nurani. Dia macam malaikat lah, jisim nurani kan. Mana Allah Ta'ala buat daripada cahaya. Tapi dia bukan cahaya, Allah Ta'ala buat daripada unsur cahaya. Dan kerja dia menulis. Dan juga katibun. Katibun tu makna malaikat-malaikat yang menulis amalan-amalan hamba. Tulis di lauh tadilah, menggunakan qalam tadi ni, lauh mahfuz. Dan lauh juga jismun nurani juga. Mana satu benda jisim yang Allah Ta'ala buat daripada cahaya. Di situlah tempat kalam pen tadi menulis dengan izin Allah SWT. Tertulis apa di situ? Tertulis makan, makna barang yang lepas, wa ma yakun, dan barang yang akan datang. Di lauh mahfuz tu semua ada tulis benda yang dulu dan benda yang akan datang. Kullun hikamun, makna kullu min hadhil madhkurat, semua yang disebutkan tadi, arash, kursi, qalam, katibun, lauh, 5 tadi ni, hikamun, maknanya penuh hikmah. Hikamun jamak plural daripada hikmatun, hikam, kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala sahaja. La lihtiyajin, bukan kerana berhajat. Mana Allah Taala buat semua tu bukan Allah Taala berhajat. Bukan Allah Ta'ala berhajat pada arash nak berehat. Macam orang Kristian faham. Orang Kristian dia faham Allah Ta'ala naik atas arash, hari yang ketujuhnya berehat, kan? Sumastawa alal arsh, kan? Allah Ta'ala buat langit bumi ni 7 hari, 6 hari. Kemudian hari yang ketujuhnya Allah Ta'ala, dia Kristian lah kan, Kristian dia kata Allah Ta'ala naik di atas arash. Bukan Allah Ta'ala berehat. Allah Ta'ala tak perlu pada rehat. La ta'khuduhu sinatun wala naum. Allah Ta'ala tak tidur, tak letih. Maka Allah Ta'ala buat semua tu la lihtiyajin, bukan kerana berhajat. Ihtiyat tu mana berhajat. Hanya hikmah je Allah Ta'ala buat tu, nak cerita kata kehebatan Allah SWT boleh buat begitu. Apatah lagi kita manusia. Kita manusia sekarang ni, kita rasa lagu kita ni besar kan. Bila kita ni dilantik jadi guru besar, aduh. Ataupun kita dilantik jadi menteri besar, besar kan. Ataupun kita jadi YB yang besar. Yang berhormat kan, dia buat yang besar. Ni siapa ni? Kau kenal aku siapa? Ni YB. Jadi apa ni, dia pasal lagu besar, manusia dia pasal lagu besar. Jadi bila mai tsunami, saya ingat mai tsunami yang 3-14 tahun dulu kan. Bila mai tsunami, ramailah orang komen dalam media kan, media sosial. Di sinilah kita tahu betapa halusnya kita ni, betapa besarnya kuasa Allah. Baru nampak air tsunami naik tu, barulah perasan kan. Sebenarnya kita tak ada besar-besar, yang besar lagi tu adalah arash Allah SWT ni. Tak ada terbandingnya dengan kita ni. Allah Ta'ala buat semua tu bukanlah berhajat. Allah Ta'ala tak berhajat pada kursi. Wa bihal imanu, dan dengannya, dengan al-madhkurat, dengan segala perkara tadi ni, al-imanu, beriman, yajibu, beriman itu yajibu, wajiblah ia beriman, alaika, di atas engkau, ayyuhal insanu, wahai manusia. Maknanya wahai manusia semua kan, orang yang beriman ni wajib kamu kena beriman dengan semua benda yang disebut tadi ni, daripada segala sam'iyat, termasuk kes mati, kes apa tadi ni kan, kiamat lah, apa ni, titian sirat lah kan. Semua benda itu kita kena wajib kena beriman. Jangan kita nafikan. Semua itu sam'iyat, didengari daripada hadis-hadis sahih. Wan naru haqqun ujidat kal jannah fala tamil li jahilin di jinnah. Wan naru haqqun, dan bermula neraka itu, haqqun, sebenar ia. Dia bagi mubtada khabar ni. Neraka tu sebenar. Ujidas, didapati akan, dia akan nar, kal jannati, sama seperti syurga. Maknanya syurga dan neraka ni memang dah ada. Ujidat tu fi'il madhi macam madhi, maknanya dah ada sejak dulu. Syurga dan neraka ni sudah pun ada. Nabi Adam pun duduk dalam syurga kan. Apa ini kisah Nabi Idris, Nabi Idris kan, yang masuk syurga, masuk neraka tu kan. Maknanya Nabi-Nabi dulu pun dah merasai syurga dan neraka. Jadi maknanya syurga dan neraka ni dah mawujud, dah ada. Fala tamil,
ma la yamilu, maka jangan condong olehmu, jangan minat olehmu. Kan tamil tu makna muyul lah, muyul. Muyul ni macam minat lah. Makna kamu jangan duk condong, jangan cenderung, janganlah lagi berminat li jahidin, bagi orang yang ingkar syurga dan neraka ni, zi jinnatin, yang mempunyai gila. Jindah tak mana gila. Dia kata orang yang ingkar syurga neraka ni gila, sebab dalil dalam Quran ya, jelas syurga dan neraka ni ada. Tiba-tiba pergi ingkar benda yang jelas begitu, namanya orang gila itu. Jangan duk minat lah dengan perkataan-perkataan, jangan duk cenderung lah, jangan duk condong lah ke situ. Kita ikut kita Ahlussunnah wal Jamaah, kita mensabitkan syurga dan neraka sudah pun maujud sekarang. Persoalannya siapa yang menafikan syurga dan neraka? Kan adik-adik mungkinlah tak pernah temu, mungkin hidup baru kan, tapi saya ni dah 40 tahun lebih hidup dalam muka bumi ni. Macam-macam saya jumpa. Ada juga orang yang menafikan syurga dan neraka sekarang. Dia bukan nafi syurga tu kan, tapi dia menafikan keberadaan sekarang ni. Dia kata tak ada, nanti kiamat baru Allah Ta'ala buat kan. Sekarang ni tak ada lagi. Ada masa saya duduk di petani Thailand pun, dia kata satu kumpulan puak tu, pernah saya bertemu semang sekali. Begitulah akidah dia. Dia kata syurga tak ada lagi hari ni kan, nanti kiamat baru ada. Itu makna puak-puak yang menafikan ujidat, keberadaan nar dan juga al-jannah. Sedangkan Nabi sendiri pun sebut apa ni, demam itu min faihi jahannam kan. Mana demam itu daripada wak api neraka jahannam. Kalau tak ada, macam mana Nabi nak cakap macam tu kan? Kita demam panas kan, panas tu daripada wak api neraka bawah bumi kita ni, ada neraka jahannam. Jadi apa ni, syurga pun kan Rawdatan min Riyadil Jannah, dalam kubur kita ni bersambung. Jadi satu taman daripada taman syurga, dia bersambung dengan syurga yang abadi sana. Jadi semua-semua benda tu dah ada sekarang ni, ada wujud. Jadi jangan kita minat cenderung kepada pokok yang menafikan keberadaan syurga dan neraka sekarang. Ada siapa yang pernah dengar maklumat ada orang nafikan keberadaan sekarang ni? Cuba angkat tangan. Ada tak pernah dengar? Tak pernah ya? Semua duk jumpa dengan orang baik, ya tak pernah jumpa orang sesat. Saya ni banyak juga jumpa orang sesat ni. Payah jumpa orang sesat ni, letih. Jadi neraka dan syurga tu sifatnya badalnya badan dara khuludin lis-sa'idi wasyaqi mu'azzabun muna'amun mahma baqi. Syurga dan neraka ni dara khuludin, dua negeri kekal. Kekal tu lis-sa'idi, bagi orang yang bertuah, syurga, wasyaqi, dan orang yang celaka. Orang celaka ni adalah kekal neraka. Syaqi daripada orang yang neraka. Yang celaka. Faminhum syaqiyyun wa sa'id. Al-Quran ada sebut kan, di antara mereka tu ada orang yang celaka, ada orang yang bertuah, yang selamat. Mu'azzabun, disiksakan kalau orang tu syaqi. Muna'amun, dinikmatkan. Dia sa'id kalau seorang tu sa'id. Mahma baqi, kan, selagi mana kekal ia, sentiasa kekal ia. Mahma tu mana muddata baqa', mana dalam tempoh kekal itu, selagi mana kekal mereka itu dalam syurga dan neraka, maka mereka akan diazab dalam neraka, dinikmatkan dalam syurga. Dia syurga ni begini, syurga kalau siapa yang masuk dalam syurga sekali, dia akan kekal selama-lamanya kan. Tapi dalam neraka ni dia ada beberapa puak kan. Satunya orang kafir musyrik, itu kekal dalam neraka selama-lamanya. Yang keduanya orang mukmin asi, mana orang yang beriman yang berdosa. Dia buat dosa, dia beriman, maka dia masuk beberapa ketika sehingga habis dosa itu, ataupun sehingga dia dapat syafaat Nabi, maka dia pun terus Allah Ta'ala masukkan dalam syurga balik, dia tak kekal dalam neraka nanti. Ini pun kita kena i'tiqad kan, iaitulah ada juga satu
ini bukan dia kata orang biasa, ini ada satu orang macam ulama lah. Hari Khamis, hari Khamis masa hari yang saya nak bertolak datang ke sini, ada satu orang ustaz tu daripada Al-Ustaz sana datang ke tempat saya, dia tanya soalan. Ada satu orang penceramah tu, dia kata neraka ni dia tak kekal. Neraka ni akan binasa satu hari lagi, yang kekalnya syurga je. Kan ada juga fahaman yang macam tu, pernah dengar ke fahaman tu? Ada juga kan. Pelik-pelik lah, masya-Allah kan. Kenapa yang kita peliknya, kenapa buat pelik sangat kan? Apa yang masalah sangat yang nak jadi pelik macam tu kan? Tak payah pelik-peliknya, kita ikut. Maknanya syurga tu pun jenis benda yang kekal, neraka tu pun jenis benda yang kekal. Apa yang masalahnya nak pegang macam tu? Pegang begitu je kan. Sebab tu dia kata dara khuludin. Dua-dua tu adalah negeri kekal. Itu akidah kita pegang. Dara khuludin. Dua-dua tu negeri kekal. Dia dara tu dia isim tasniah musanna tu, tapi dibuangkan nun. Asal dia darani. Asal dia darani, dia buang nun sebab dia mudhaf. Kan nunan talil i'rabana tanwina bima tudhifu hadifka turisina. Turisina. Jadi dara khulud, asal dia darani, mana dua negeri, mana syurga dan neraka, jannah wan nar tadi dua negeri khuludin. Dia dara ni buat khabar tanda mahzuf, boleh mana huma dara khuludin, kedua-duanya adalah negeri kekal. Ataupun buat badal boleh, syurga neraka tadi ni dara khuludin jadi badal boleh, ataupun buat khabar tanda mahzuf huma, kedua-duanya itu adalah dara khuludin, negeri kekal untuk orang yang bertuah dan untuk orang yang celaka. Itu maknanya. Sebab tu saya kata kitab Matan Jawharatul Tauhid ni dia lengkap lah kan, dia lengkap semua benda, dia ada cerita dalam ni. Yang hari ni orang duk jadi pelik-pelik tu sebab dia tak belajar kitab ni. Itu kadang-kadang orang tu belajar sifat 20 sekalipun, kadang-kadang dia bawa akidah lain, dia seleweng juga. Ni saya tak cerita pengalaman saya, maaf cakap kan. Ada satu orang tu dia mengajar sifat 20 kan, saya pernah jumpa seorang tu dia mengajar sifat 20 kan. Habis kita sifat 20 ni tukar dengan kitab lain, habis kitab ni tukar kitab lain. Fokus dia kitab sifat 20 je kan. Kitab fiqh dia tak erti baca, tapi dia kata kitab sifat 20 kan. Satu hari tu saya bercakap dengan dia sendiri, dia tua dah lah kan. Ada anak dia seorang, dua orang kiri kanan. Anak dia berdebat dua-dua orang tu. Seorang tu kata kita masuk syurga ni dengan amalan kita lah, amalan kita lah. Ni cerita dia petani lah, amalan kita lah kita boleh masuk syurga ni. Seorang tu kata mana masuk syurga dengan amalan, masuk syurga dengan rahmat yang kita bincang semalam kan. Seorang tu kan masuk syurga dengan rahmat. Kemudian bila bertelingkah dua orang anak tu, kami berempat lah, saya seorang ada tetamu. Jadi yang tua ni kan, ahli sifat 20 ni kan. Jadi anak dia minta keputusan. Ni dia panggil bar lah. Bar buat keputusan, kami ni hak mana betul ni, masuk syurga dengan amalan ke masuk syurga dengan rahmat Allah. Tiba-tiba dia buat keputusan apa tau, kita semaya guna masuk syurga dengan semaya kita lah, dengan amalan kita lah. Guna masuk syurga dengan rahmat pula dengan amalan. Sebanyak mana kita buat amalan, setakat tu lah kita masuk syurga. Lepas tu anak dia yang kan berlawan dengan ayah dia pula lah kan. Guna bar ni tu Mu'tazilah tu guna tikak ke tu. Lepas tu tanya saya lah. Lepas tu saya di alam pengajian lagi kan, tanya saya berumur 20-an. Apa ni, lah ni kita buat gini lah, bagi syekh buat putusan. Dia panggil syekh lah, dia sekali syekh. Jadi bagi syekh buat putusan. Begini, hamba dah dengar dah semua hujah tu, hamba duduk dia je tadi lah ni yang buat putusan. Akidah Mu'tazilahnya mengatakan masuk syurga tu dengan amalan. Akidah Ahlussunnah wal Jamaahnya masuk syurga tu dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nak mana kan? Lah astagfirullahalazim. Itu maknanya bukan dia tak nak, tapi logik. Dia kira kan logik. Mu'tazilah ni dia logik je. Dia bukan macam parti politik tau, daftar masuk isi borang. Mu'tazilah bila orang tak bagi bajet, bakar kan, bakar baju,
bukan macam tu, bukan parti politik. Bukan parti politik. Jadi apa ni? Dia tak daftar tau. Orang mengaji pondok boleh jadi Mu'tazilah. Ahli sifat 20 boleh jadi Mu'tazilah macam kes tadi. Kan? Sebab dia tak, puncanya dia hanya fokus sifat 20, tapi tauhid yang lebih lengkap dia tak masuk. Sebab tu macam Jaharah tauhid ni, tauhid yang lebih lengkap dari sifat 20. Sifat 20 dia cerita tadi kan, tapi sam'iyat pun dia cerita. Dalam kitab Umul Barahir sam'iyat ada cerita tak? Tak sangat kan, sikit yang kita itu. Ini sam'iyat dia masuk. Sedangkan kita kena tiga-tiga tu kena tahu ketuhanan, kenabian dan sam'iyat. Tiga-tiga tu kita kena masuk. Tak masuk sam'iyatnya, jadi macam tu lah. Ahli sifat 20 kononnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, duduk dalam pertubuhan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kan? Sebab tu saya pernah tulis dalam artikel saya, kalau kamu nak jadi pejuang Ahlus Sunnah wal Jamaah, wajib kamu kena dalami kitab matan Jawaharut Tauhid sekurang-kurangnya. Kan? Kalau tidak, kamu akan jadi macam-macam. Kan? Mengaku je Ahlus Sunnah, tiba-tiba kadang-kadang boleh terjatuh dalam Mu'tazilah. Kalau kita tak belajar betul akidah yang lebih lengkap begini, sesuai lah Ulum Barahir memang basic macam tu dah, tak apalah. Tapi bukan yang tu, macam Matan Ajrumiyah. Kita ngaji nahu kan, Matan Ajrumiyah. Matan Ajrumiyah bukannya lengkap. Matan Ajrumiyah mana ada sebut istighal, mana ada sebut tanazu', mana ada sebut tahzir wal ighraq, kan? Mana ada sebut waqaf, mana ada sebut begitu. Sesuai lah dia memang basic permulaan, sesuai begitu. Begitu juga Matan Umul Barahir, sesuai lah dengan dia memang untuk asas basic. Tapi jangan kita sudah di situ. Jangan sudah di situ, kan? Mana kita kena menaik, mendaki macam ni. Alhamdulillah, Allah Ta'ala mudahkan kita untuk khatam kitab ni. Ni pun dah tinggal sikit insya-Allah dan khatam. Jadi nak cerita di antaranya yang jadi pertelingkahan hari ini, ada orang penceramah pun yang katakan neraka tu tak kekal, syurga tu je kekal. Kita boleh buktikan hari ini dengan syair yang bilangan 110 dalam matan Jawaharut Tauhid, iaitu disebut dara khuludin. Semua itu adalah, dua-dua itu adalah dua negeri yang kekal. Khulud tu mana kekal. Tak ada binasa. Kita pegang begitu aja Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imanuna bihaudi khairir rusli hatsmun kama qad ja'ana fin naqli. Bermula berimannya kita, dia bermula tu kalau tuan-tuan tak tulis pun tak apa, sebab itu memang tertib orang ngaji pondok kan. Dah dinama apa, orang bawa saya sini nak dengar orang ngaji pondok, jadi saya bubuhlah bermula. Kalau bawa orang mengaji pesantren, dia bubuh utawi iman dia bubuh utawi. Jadi itu dia punya torik pondok, cara pondok kan. Kalau kita tak boleh bermula. Ini cuma mubtada kan, kita panggil mubtada bermula. Jadi imanuna mubtada, hatsmun tu khabar. Imanuna tu mana bermula berimannya kita. Berimannya kita itu bihaudi khairir rusli, dengan kolam sebaik-baik rusul. Haudi mana kolam air tu. Khairir rusli, milik sebaik-baik rasul, iaitu Nabi Muhammad. Hatsmun, mahtumun, diwajibkan. Hatsmun dan diwajibkan, itu khabarnya. Maknanya kita wajib kena beriman kata Nabi Muhammad ni ada kolam. Adakah jumlah kolam Nabi itu 2 ataupun 1? Itu tak wajib. Yang wajibnya kita kena beriman Nabi Muhammad ni ada kolam. Jumlah dia tak wajib, 2 ke 1 ke, itu tak wajib. Yang wajibnya kena beriman dengan kolam Nabi. Bilangan tak perlu. Kama qad ja'ana fin naqli, seperti barang yang sesungguhnya telah datang ia kepada kami fin naqli, pada nakal hadis. Mana dinakalkan pada hadis-hadis semua tu ada mangkul. Semua tu ada menceritakan Nabi ada kolam. Artinya bagi sam'iyat. Nabi Muhammad ni dia ada kolam. Jadi begini, ada ulama yang kata Nabi ni dia ada 2 kolam. Satunya kolam sebelum daripada titian sirat, satu lagi kolam yang selepas daripada titian sirat. Kolam yang selepas daripada titian sirat adalah namanya Kausar. Inna a'tainakal Kausar. Selepas titian sirat tu, itulah yang masyhurnya ulama bincangkan.
ada Nabi ni ada dua kolam. Kolam sebelum titian sirat dan kolam yang selepas daripada titian sirat. Dan kolam ini Nabi jemput semua umat-umat dia untuk minum air dalam kolam. Dikatakan siapa yang minum air kolam ini, dia tidak akan merasai dahaga selama-lamanya. Sampai bila-bila pun dia tak akan dahaga lagi. Nanti dia masuk dalam syurga pun dia akan minum air syurga, tapi minum bukan pasal dahaga, minum sebab nikmat, nak bersedap-sedap. Macam kita bertandang di rumah orang kan, tiba-tiba tuan rumah jamu air, kita pun minum, padahal kita bukan dahaga pun, saja-saja sedap-sedap nak minum kan. Jadi itulah kolam Nabi, dan kolam Nabi ni amat besar kan. Dia ada cerita sikit pasal kolam Nabi ni. Nabi ni dia ada satu kolam yang terlebih jauh daripada Mekah kepada naik matahari. Mana daripada Mekah sehingga tempat naik matahari tu. Contohnya macam kita sini sampai ke timur lah kan. Tu punya luas kolam tu. Dalam kolam tu ada cebok-cebok sebanyak seumpama bilangan bintang di langit. Faham cebok? Gayung, apa dia panggil apa? Gayung. Gayung tu penuh macam dengan bintang di langit tu. Penuh. Dalam tu penuh. Gayung. Dan bagi kolam itu ada warna, segala warna minuman di dunia. Segala warna minuman di dunia ada. Minuman sarsi, minuman orange, minuman susu, kopi kopi kan, semuanya dia ada tu. Apa ni susunan dia wallahu alam lah, mungkin buat petak-petak ke ataupun lapis-lapis lah, kita tak tahulah kan. Itu cuma ada cerita begitu. Dia ada warna segala minuman-minuman di dunia. Kuk pun ada, minuman kuk pun ada dalam tu, color dia. Dan rasa segala buah-buahan di dunia. Segala buah di atas dunia ni ada rasa dalam kolam tu. Buah durian ke, buah anggur ke, buah rambutan ke. Kita nak bahagian rambutan lah, cedok orang rambutan minum, aduh sedap, jus rambutan kan. Dia punya rasanya buah cukup sedap. Itu dia antara hadis sahih yang Nabi cerita tentang apa ni, kolam. Dan apa ni, ada sebahagian daripada umat Nabi kenal mereka itu dengan qurun muhajjalin, maknanya muka putih bercahaya, min asaril wuduk, daripada bekas-bekas wuduk kan. Apa ni, tangan-tangan putih semua kena air wuduk. Itu yang apa ni, Nabi kata yud'auna ummati qurun muhajjalin, mana umat aku akan dipanggil dalam keadaan muka, tangan semua putih bercahaya, min asaril wuduk, daripada bekas wuduk. Namun ada sebahagian daripada umat tu yang pergi pegang gayung je, gayung lari kan. Ada juga yang macam tu. Ada yang pergi dekat je, tiba-tiba malaikat halau, syuh jangan main dekat kan. Ada yang malaikat halau dia. Kemudian Nabi tanya, kenapa halau tu? Selepas kamu tahu tak, selepas ada kamu wafat, dia ni buat bid'ah banyak ni kan, dia merosakkan agama kamu ni. Nabi pun dengar tu, Nabi syuh jugalah, halau dia, pergi jauh. Itu yang Wahabi kenakan atas kita tu. Ni dia ni dunia ni banyak buat tahlil ni. Dia ni dunia ni banyak buat apa ni, Yasin malam Jumaat ni, kan kena halau. Bukan je bid'ah begitu, itu bukan benda bid'ah pun, itu cuma disangka, dituduh, difitnah kata bid'ah, padahal itu bukan benda-benda bid'ah pun. Bid'ah ni mana bid'ah sudah akidah itu. Itulah kolam. Kita kena beriman dengan Nabi ada kolam. Cuma jumlah kolam kita tak wajib beriman jumlah dia berapa. Ada ulama yang kata 2, ada ulama yang kata 1. Yanalu syurban minhu aqwamun wa faw bi'ahdihim wa qul yuzadu man taghaw. Wa wajibun syafa'atul musyaffa'i Muhammadin muqaddaman la tamna'i. Ni sampai dapat syafaat ni. Ini pun kes Wahabi juga ni. Wahabi banyak duk menentang syafaat kan. Siapa kata Nabi ada syafaat, tu syirik tu. Sekarang nanti kita akan dapat jawapan dia. Adakah Nabi betul dapat syafaat? Ada syafaatnya,
boleh memberi syafaatnya ataupun tidak ada syafaat, seperti mana didakwa oleh orang-orang Wahabi sana. Jadi kita dapat penjelasan nanti insya-Allah. Dan kita sambung terus lepas ni kan. Apa ni, lepas Zuhur. Lepas Zuhur nanti insya-Allah dah tak banyak tu, 112. Maknanya ada baki lagi berapa, 12 ada baki lagi berapa je, 30 kan. Ada lagi 30 je. Insya-Allah boleh khatam petang nanti insya-Allah. Kita sambung balik nanti insya-Allah pukul 2.30. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam.